Anda teringin tak nak jadi ejen hartanah? Ada terasa nak tanya tak? Tengok ada kawan-kawan dah jadi ejen hartanah, jiran, keluarga, tengok-tengok kawan kita ni dekat Facebook tiba-tiba dia naikkan gambar rumah, tiba-tiba kawan ni dalam satu gambar dia tu dia naikkan, dia dapat award, dapat commission. Kita pun jadi macam, takkan orang lain je kan jadi ejen hartanah. And somehow dalam diri kita teringin nak tahu bagaimana proses, apakah langkah-langkah yang terlibat untuk jadi seorang ejen hartanah yang berdaftar dan juga profesional. Jika anda mempunyai soalan ini, tonton video ni sampai habis. Saya akan terangkan keseluruhan proses untuk jadi seorang ejen hartanah, bukan sahaja yang berdaftar, malah profesional. Steady. Baik, bersama dengan saya, Erman bin Taib, selaku seorang perunding kewangan. Masa yang sama, saya juga seorang ejen hartanah berdaftar. Baik, sekarang ni kita pergi kepada step 1 dahulu. Katalah kita sebagai seorang awam kan, tak tahu apa pasal hujung pangkal dunia hartanah, perunding hartanah, ejen hartanah, ada orang panggil ejen, ada orang panggil perunding. Okey, kita kemaskan yang tu dahulu. Bila kita mula-mula nak mulakan kerjaya sebagai ejen hartanah ni, kita tak dikenali sebagai ejen hartanah. Kita dikenali sebagai perunding hartanah. Atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Real Estate Negotiator. Habis tu, yang ejen hartanah tu siapa? Ejen hartanah ni adalah mereka yang dikenali sebagai Registered Estate Agent. Mereka ni adalah orang nombor 1 dalam agensi. Mereka layak berhak untuk membuka satu agensi dan employ dan juga mengambil 50 perunding hartanah pada satu masa bagi satu principal, bagi satu Registered Estate Agent. Okey, cerita Registered Estate Agent ni kita buat dalam video lain Pasal apa kita nak faham tentang siapa itu perunding hartanah dan bagaimana kita nak jadi seorang perunding hartanah. Okey, yang pertama sekali, step 1, apa yang kita kena cari adalah kita kena bernaung, kita kena berdaftar di bawah satu agensi hartanah. So, mana nak cari agensi hartanah? Ini subjektif, bergantung kepada kriteria individu. So, beberapa kriteria saya boleh cerita dalam video ni adalah, contohnya, orang biasanya senang. Kalau agensi hartanah tu dekat dengan rumah kita, kalau dia buat meeting, kalau dia ada buat training, ada program, ada event, ada makan-makan, sebagainya kan. So, senang kita nak pergi. Pasal apa? Logistically, dia punya location tu dekat dengan kita. Ini selalu menjadi kriteria utama lah. Yang kedua, kita kena tengok juga, bukan sahaja dekat. Yang penting yang kedua ni, iaitu apa support yang disediakan oleh agensi tu. Kalau kita pergi kat agensi tu, kita tanya kan, saya berminat nak join awak sebagai seorang perunding hartanah, apa support yang awak sediakan? Support ni terdiri dari segi training, education, team building kalau ada, kemudian dari segi facility, dia ada sistem ke, macam mana sistem claim, sistem tengok listing. Ini semua bercerita tentang apa facility yang disediakan oleh satu agensi tersebut. Soalan yang ketiga kita nak tanya agensi tersebut adalah, bagaimana bila saya dah jadi perunding hartanah bersama dengan anda, siapa yang akan membimbing saya nanti? Yalah, dalam ramai-ramai itu kita nak lah seorang leader yang membimbing kita kan. Yalah, kita ni dah lah zero, tak tahu apa kan. So, at least kita nak seorang leader yang somehow dia coaching kita daripada kita nak mula melangkah, sampailah kita boleh buat satu proses penjualan dengan baik dan dapat commission. Okey, itu yang pertama. Kita bernaung di bawah agensi. Maka agensi akan keluarkan satu kontrak yang dinamakan sebagai Contract for Service. So, maksudnya kita bernaung bawah agensi itulah. Tak kisahlah sama ada dalam bentuk part-time ataupun full-time. Okey, yang kedua, apabila kita dah bernaung di bawah agensi, yang kedua kita kena hadir satu kursus yang dikenali sebagai Negotiator Certification Course, NCC. NCC ni adalah 2 hari kursus yang dikeluarkan, yang diwajibkan oleh Lembaga Penilai Penaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta Malaysia. Sebab itu, kerjaya perunding hartanah ni sebuah kerjaya yang profesional kerana dia bernaung di bawah satu lembaga yang ada memantau kerjaya profesional tersebut. Jadi, lembaga ni suruh pergi apa? Suruh pergi kursus 2 hari. Dan jangan bimbang. Ada orang tanya nak kena pergi exam ke, ada test ke, IQ test ke, nak kena pergi tengok tanah ke sebelum dapat kursus tu dan sebagainya kan? Jawapannya tidak. Ia hanya 2 hari kursus, hadir, dengar kursus dengan baik, habis selesai kursus tu, maka kita akan dapat satu sijil yang dikenali sebagai sijil NCC atas nama kita. Okey, itu step 2. Berapa nilai kursus ni? Kursus ni nilainya, kalau pergi mana-mana seluruh Malaysia pun dijalankan kursus ni, harganya sama, iaitu RM600. Okey, selesai step yang kedua. Okey, kita masuk step yang ketiga. So, bila dah dapat CJ tersebut atas nama kita, kita bawa CJ tu pergi dekat agensi kita, maka agensi kita menggunakan CJ yang NCC tu, sekali dengan kontrak kita, dikepilkan sekali, dia hantar dekat board, maka board akan respon. Board ni lembaga tadi tu lah. So, lembaga akan respon dengan kita punya RAN number. So, bila kita dah dapat RAN number, so maksudnya kita dah menjadi seorang perunding hartanah yang berdaftar dan juga profesional. Contohnya kita dapat RAN number REN 54442 contoh.
nombor. Itulah maksudnya nombor badan kita sebagai seorang perunding hartanah. Okey, itu step yang ketiga. Step yang keempat, ada lagi. So, bila anda sudah ada RAN number masing-masing, apa tunggu lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mulalah berkarya, mulalah berkerjaya, mulalah membantu orang yang nak beli rumah, orang nak jual rumah, orang nak sewa. So, berkaryalah dengan baik dan mendapat komisen daripadanya. Berapa banyak komisen kita boleh jana? Wallahualam, atas rezeki, kesungguhan, kesabaran dan komitmen masing-masing. Okey? So, doa dan harapan saya bagi anda yang menonton video ini, kalau dapat membantu dan membimbing anda, boleh memulakan kerjaya perundingan hartanah dengan baik.